Semua tutup mic lah, jangan buka mic. Lepas tu tak mau ada tekan-tekan, tekan nak angkat tangan ke, tekan betul-betul link. Lagi bila ustaz buka untuk tanya soalan, baru kamu boleh tanya soalan, buka mic. Atau ustaz suruh baca apa-apa, barulah kamu buka mic dan baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi meneruskan pengajian kita. Insya-Allah seperti biasa. Seperti biasa pada hari Isnin kita akan belajar subjek fiqh. Baik. Jadi pada minggu lepas kita dah masuk tentang bab yang ketiga, iaitu tentang solat. Okey. Jadi hari ni kita akan sambung lagi tentang solat ni. Okey, buka surat 18. Minggu lepas kita dah masuk dah tentang 13 rukun solat, betul tak? Kita dah masuk dah tentang 13 rukun solat. Hari ni kita sambung lagi pembelajaran kita masih lagi tentang solat. InsyaAllah kita akan bermula dengan syarat wajib solat. Syarat wajib solat. Okay, sekali lagi saya beritahu muka surat 18. Muka surat 18. Dr. Hadis lagi, kalau ada orang masuk, kamu tulis dekat chat, kamu beritahu muka surat supaya mereka dapat tahu muka surat apa. Okey, baik. Okey. Pada muka surat 18 yang bawah tu ada dalam kotak tu, nampak tak? Dalam kotak kan? Iaitu tentang syarat wajib solat. Okay, siapakah yang wajib kena solat ni? Kan Ustaz beritahu minggu lepas. Muka berapa Ustaz? Apa dia? Muka surat berapa? Fedi beritahu, Fedi. Kamu tengok cek tu. Ustaz beritahu tadi muka surat 18. Kau tak dengar apa? Muka surat 18. Okay. Jadi, yang bawah tu, syarat wajib solat. Siapakah yang wajib kena solat? Siapakah yang wajib kena solat? Iaitu, yang pertama, orang yang wajib kena solat ialah orang Islam. Orang yang wajib kena solat ialah orang Islam. Kalau dia ni bukan orang Islam, dia ni tak boleh solat. Dia tak boleh solat, tak dibenarkan solat. Kalau dia solat pun, solat dia tak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Islam. Orang Islam sahaja yang dibenarkan dan diwajibkan untuk solat. Itu syarat yang pertama. Jelas? 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 Syarat yang pertama untuk diwajibkan solat, orang yang wajib solat yang pertama ialah Islam. Orang Islam. Syarat dia kena Islam. Barulah dia dibenarkan solat dan diwajibkan solat. Kalau dia ni bukan orang Islam, tak dibenarkan untuk solat. Okay, yang kedua ialah baligh. Baligh. Baligh ni iaitu dia cukup umur. Maknanya dia cukup umur. Kalau lagi mana dia tak cukup umur, ada umur tertentu had tu, dia tak solat pun tak apa, tak berdosa. Macam kamu ni tahun 3 tak baligh lagi. Maknanya kamu, kalau kamu tak diwajibkan solat, tapi kamu kena solat, kena belajar solat. Sebab Nabi suruh bila mana seseorang itu berumur, kanak-kanak yang berumur 7 tahun kena ajar solat. Kena ajar solat, kena suruh solat. Kemudian bila cukup umur 10 tahun, tahun depan kamu umur 10 tahun. Bila kamu dah umur 10 tahun, kalau kamu tak solat, Nabi suruh mak ayah kamu untuk pukul kamu, untuk khatan kamu kalau tak sembahyang. Lepas tu bila cukup umur 10 tahun, kamu dah tak boleh dah tidur dengan mak ayah kamu. Kamu dah tak boleh dah tidur dengan mak ayah kamu. Kamu tidak asing sebab besar dah. Tak payah guna alasan takut hantu ke bawah. Sebab memang Nabi kata cukup umur 10 tahun, kalau kamu tak solat, Nabi suruh mak ayah kamu khatan kamu, pukul kamu. Lepas tu kena asing tempat tidur dengan mak ayah, tak boleh tidur dengan mak ayah dah besar dah.
Jadi walaupun kamu tak diwajibkan solat lagi, tapi kamu ditekankan untuk solat. Kamu ditekankan supaya untuk solat walaupun belum wajib. Syarat macam Ustaz kata tadi, syarat wajib yang untuk solat ialah yang kedua baligh. Kemudian yang ketiga berakal. Yang ketiga, syarat wajib solat yang ketiga ialah berakal. Maknanya orang yang tak berakal, orang yang tak berakal dia tak perlu solat, tak diwajibkan solat. Tak diwajibkan solat. Siapa orang tak berakal ni? Itu orang yang gila. Orang gila dia tak diwajibkan untuk solat. Orang gila tak diwajibkan untuk solat. Okey, sekali lagi Ustaz beritahu yang baru masuk tu muka surat 18. Yang baru masuk muka surat 18. Tu Lutfi Ayu kita dah yang baru masuk muka surat 18 yang bawah sekali. Tentang syarat wajib solat. Okey. Sambung. Syarat wajib solat yang ketiga, yang terakhir ialah berakal. Maknanya kalau orang ni gila, dia tak berakal, dia tak diwajibkan solat. Orang gila tak diwajibkan solat. Lagi siapa lagi? Kanak-kanak yang belum cukup akal. Contoh adik-adik kamu yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka ni tak cukup akal lagi. Masih lagi tak boleh berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Mereka tak tahu yang mana baik, mana buruk. Maknanya mereka ni bukan mumayyiz lagi. Mumayyiz ni ialah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Itu kanak-kanak yang belum tahu membezakan antara baik dan buruk. Contoh dia adik kamu yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka ni tak cukup akal lagi. Jadi, mereka ni tak diwajibkan untuk solat. Sebab apa? Sebab tak cukup akal. Okey, lagi contoh lagi orang yang tak berakal. Apa dia? Orang yang sedang tidur. Kalau kita tidur, kita berakal tak? Kita tak berakal sebab kita tak sedar. Kita tengah tidur. Contoh kita tidur. Tidur kat rumah tak ada orang. Kan? Lepas tu dia tak sedar ni. Waktu solat dia masuk dah. Jadi kalau dia tak solat, dia dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia tak terjaga, dia tidur. Tapi dia kena ganti balik solat yang dia tertinggal. Contoh dia tidur subuh tak terjaga, tak bangun. Okay, bila dia bangun nanti, dia dosa tak? Tak berdosa, dimaafkan. Tapi dia wajib kena ganti balik solat yang dia tertinggal tadi. Sebab apa? Sebab dia tertidur. Tidur ni kategori tidak berakal. Lagi siapa lagi yang tak berakal? Itu orang yang mabuk. Orang mabuk pun tak berakal. Contoh dia ni, dia bukan sengaja minum arak pun. Contoh dia ni pergi satu tempat, lepas tu dia harga ayak. Dia nampak ada ayak dalam botol tu. Dia ingat ayak teh, kan? Ayak teh dengan arak kan warna lebih kurang. Dia ingat teh, dia minum. Bila dia tengok rupanya ayak arak. Bila dia kena setegak tu, dia mabuk tu. Dia mabuk. Bila mabuk, dia dalam keadaan tidak sedar. Dalam keadaan yang tidak berakal. Maka time tu dia tak diwajibkan solat. Tapi bila dia dah sedar, bila dia sedar balik, akal dia dah waras balik, dah normal balik, dia wajib ganti solat dia. Itulah syarat wajib solat yang ketiga. Yang pertama, Ustaz ulang lagi, syarat wajib solat yang pertama ialah Islam. Orang Islam wajib kena solat. Kalau orang bukan Islam, tak diwajibkan solat. Bahkan kalau dia solat pun, solat dia takkan diterima. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Islam. Yang kedua ialah baligh. Baligh ialah cukup umur. Cukup umur. Macam kamu tak cukup umur lagi. Tak baligh lagi. Tapi kamu ditekankan supaya untuk solat. Belajar solat. Macam Ustaz cakap tadi, Nabi suruh ajar anak-anak ni sembahyang bermula umur 7 tahun. Masuk umur 7 tahun kena solat. Kena ajar anak solat. Bila masuk umur 10 tahun, kalau kamu tak solat, mak ayah Syahmi jangan buka mic. Okay, bila dia cukup umur 10 tahun, kalau kamu tak solat, maka Nabi suruh supaya mak ayah kamu pukul kamu, rotan kamu, dan kena pisahkan tempat tidur. Tak boleh tidur dengan mak ayah dah. Sebab dah besar dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah
Syarat wajib solat ialah berakal. Kenalah berakal, cukup akal. Bukan orang gila, bukan kanak-kanak yang mesti tak cukup akal, ataupun orang yang tengah tidur, ataupun orang mabuk. Itu golongan yang tidak diwajibkan solat. Bila cukup akal, bila kamu berakal, kamu wajib kena solat. Itulah 3 syarat wajib solat. Ustaz, Ya. kalau orang tu dah isap dadah kan, mabuk sekejap tak, dia boleh solat tak? Okey, kalau isap dadah ni, dia benda yang memang kesan dia berkekalan. Dia kalau macam mabuk minum arak ni, dia mabuk sat je. Contoh dia mabuk sehari, esok tu dia tak mabuk dah kalau dia tak minum arak. Kan dia akan ada tempoh kesedaran dia. Orang isap dadah ni dia memang otak dia dah rosak terus dah. Arak ni dia mabuk sat je. Dadah ni dia mabuk terus lama-lamanya. Jadi otak dia memang tak betul dah. Jadi bila asal dia orang waras, dia orang yang sihat elok, akal cukup semua, tiba-tiba dia isap dadah. Otak dia rosak terus. Dia tak boleh fikir cara dengan elok. Memang dia tak diwajibkan solat, tapi bila setiap kali dia tak solat tu berdosa. Sebab apa? Sebab dia sihat elok tapi dia yang merosakkan diri dia sendiri. Memang dia tak diwajibkan solat, tapi setiap kali dia tak solat tu dia dikira berdosa. Sebab dia tak berakal, dia tak wajib solat, tapi disebabkan kesilapan dia merosakkan akal dia tu, dia tak solat, maka dikira dosa. Faham, Fadi? Macam arak tak apa. Arak ni dia macam bagi rosak akal saat dia mabuk-mabuk nasari 2, dan sehari esok sekali dia segat balik, dia sedap balik lah. Sekali kalau dia minum arak balik, dia mabuk balik. Tapi kalau dia tak minum arak, dia tersilap jadi macam Ustaz cakap tadi. Dia tersilap minum arak, dia tak tahu kata tu arak, dia ingat teh. Minum-minum tegak, rupanya arak. Lepas tu dia mabuk. Time dia mabuk tu dia tak diwajibkan solat. Tapi bila dia dah sedar balik, contoh dia mabuk-mabuk, dia tertidur. Bila bangun tidur dia sedar balik, time tu dia wajib kena ganti solat. Dia kena ganti solat balik. Okey, faham? Macam orang isap gam semua, orang isap gam pun sekali dia sedup gam tu, saya sedup gam dia mabuk. Gam ni dia memang merosakkan terus otak dia. Gam ni sekali sedup memang rosak terus otak dia. Bila rosak otak tu memang tak betul dah selama-lamanya. Memang macam apa? Macam dadah lah. Gam macam dadah. Gam ni sekali isap memang dia merosakkan terus pemikiran dia. Dia memang otak tak betul dah. Tapi disebabkan dia yang sendiri yang merosakkan otak dia tu, dia dikira dosa. Kecuali dia ni naik motor pergi sekolah. Kan contoh naik motor pergi sekolah. Macam contoh naik motor pergi sekolah tu tengah pergi sekolah, accident. Bila accident, kepala terhantuk batu sebagainya, kepala terhantuk. Lepas pada terhantuk tu, otak dia tak betul dah. Gila dah. Lepas tu dia tak diwajibkan solat dah. Tapi dia berdosa tak? Tak berdosa sebab bukan dia sengaja. Memang dia jadi gila sebab dia tak sengaja. Dia accident dan sebagainya. Tapi kalau sengaja, dia pergi isap dadah, isap gam, dia kena ketum dan sebagainya. Yang tu memang yang menyebabkan otak dia rosak. Memang dia tak diwajibkan solat, tapi dia kira berdosa sebab dia yang merosakkan diri sendiri. Dia sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Ataupun kalau memang dari kecil dia tak betul dah. Dari kecil dia memang dia tak betul dah, dia gila dah dari kecil. Yang tu tak apa. Yang tu confirm masuk syurga. Yang tu confirm masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia memang dari kecil dia gila dah. Dia buat apa pun tak dikira dosa. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa. Sebab otak dia tak betul dah. Ya? Okay. Ada lagi soalan nak tanya sebelum kita masuk ke surat 19? Tak ada? Okay, buka ke surat 19. Okey. Ada. Kena pakai wifi tu tak apa. Jangan pakai yang Unify-nya. Okey, kita sambung muka surat 19. Jangan tekan dan jangan tekan macam. Okey. Muka surat 19 iaitu berkaitan dengan syarat sah solat. Tadi syarat wajib solat. Golongan-golongan yang wajib kena solat. Yang ni syarat untuk kita tengok solat kita tu sah tak sah.
Kalau kita tak buat benda ni, solat kita sah atau tak? Okey. Syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat adalah seperti berikut. Dalam buku dia bagi 7. Dalam buku dia bagi 7 syarat-syarat sah solat. Okey, yang pertama, semasa solat kita mestilah berwuduk. Syarat sah yang pertama, kalau kita nak solat, kena pastikan kita kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kalau kita tak berwuduk, maka solat kita tak sah. Maka solat kita tak sah. Allah takkan terima solat yang Allah takkan terima solat seseorang itu yang tidak berwuduk. Dia semayang tapi dia tak ambil semayang. Dia semayang, dia tak ambil ayat semayang. Maka solat dia tidak sah. Ataupun dia ambil ayat semayang tapi dia ambil ayat semayang tu, dia ambil wuduk dalam keadaan main-main. Dia ambil wuduk dalam keadaan main-main, leka. Basuh muka tak sempurna, basuh tangan tak sempurna, sapu ayat di kepala tak sempurna, basuh kaki pun tak sempurna, tak kena elok. Kerana wuduk dia tidak sempurna, wuduk dia tak sah, maka solat dia pun tak sah. Kena perhati elok. Sebab apa? Sebab Saidina Umar radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang bila mana kalau pergi perang ni, Saidina Umar ni kalau dia pergi perang, muka dia merah. Sebab apa? Semangat Nabi perang ni. Semangat nak tetak orang ni. Nak melawan dengan musuh-musuh Islam, semangat. Tapi bila mana Saidina Umar ni dia nak ambil wuduk, kan? Bila nak ambil wuduk, bila dia ada depan ayak tu, muka dia pucat. Muka dia takut macam nampak hantu. Pucat, takut macam nampak hantu. Sebab apa? Orang tanya, wahai Saidina Umar, aku nampak sahabat-sahabat dia tanya lah, kami ni nampak ni kalau pergi perang ni, semangat muka merah. Tapi orang tengok pun takut. Tapi bila nak ambil wuduk, muka pucat, takut macam nampak hantu. Pasal apa? Saidina Umar kata apa? Aku takut kalau lagi aku ambil wuduk, kalau wuduk aku ni tak sah, kalau wuduk aku ni tak sempurna, maka solat aku pun tak sah. Solat aku pun tak sempurna. Tu yang aku takut tu. Tengok hebatnya sahabat-sahabat Nabi lu. Iman mereka kuat. Sampai semua benda yang mereka buat tu, mereka pastikan benda tu sempurna. Terutama sekali wuduk. Kalau wuduk tak sempurna, wuduk tak sah, maka solat kita pun berada dalam masalah. Solat kita pun kemungkinan akan tak sah. Solat kita pun kemungkinan tak akan sempurna. Bahaya tu. Sangat-sangat bahaya. Sebab itulah Ustaz pesan tu, ambil wuduk, ambil elok-elok, jangan sembang, jangan duk main air, jangan duk lepas ambil wuduk tu pakai kasut balik, jangan pijak tempat kotor. Dia pesan tu, kadang-kadang Ustaz tengok ada yang basuh muka tak kena semua. Basuh tangan hingga siku pun siku tak kena, basuh kat sini saja. Ada basuh kat sini saja, siku tak kena. Basuh kaki pun tak kena buku lali. Dia ambil semayang main-main. Agak-agak kalau kamu ambil ayat semayang main-main, solat kamu sah tak? Sah tak? Tuan jawab seorang. Agak-agak. Kalau kamu tak sah. Tahu pun tak sah. Jadi pastikan lepas ni, setiap kali kamu nak ambil wuduk, pastikan ambil wuduk elok-elok. Pastikan bahagian yang patut kena ayak, bagi kena ayak. Boleh. Sebab takut nanti kalau kamu solat kamu tak sah. Rugi kamu solat. Okey, tu yang pertama. Kena pastikan ada wuduk sebelum solat dan semasa solat. Yang kedua, solat mestilah dikerjakan dalam waktu. Kena solat pada waktu dia. Contoh nak solat zuhur, kena sembahyang dalam waktu zuhur. Jangan pula nak sembahyang zuhur, kamu pergi solat waktu asar. Nak solat zuhur tapi kamu solat zuhur pada waktu asar, tak boleh. Kena solat pada waktu dia. Nak solat maghrib tapi kamu pergi solat maghrib pada waktu isyak, tak boleh, tak sah. Nak solat zuhur kena pada waktu zuhur. Nak solat asar kena pada waktu asar. Nak solat maghrib kena pada waktu maghrib. Nak solat isyak kena pada waktu isyak. Nak solat subuh mestilah kena pada waktu subuh. Jangan kamu solat pada bukan waktu dia. Faham? Yang tu boleh faham lah. Solat mengikut waktu dia. Jangan solat ikut dan. Macam Ustaz cakap tadi lah. Nak solat asar tapi kamu solat asar pada waktu zuhur, tak boleh. Tak boleh, kena ikut waktu dia. Okey, yang ketiga,
kita mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey. Syarat ketiga, mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kamu nak bersuci daripada hadas besar, kamu kena mandi wajib. Istilahnya mandi wajib. Ataupun kalau kamu nak bersih daripada hadas kecil, kamu kena buat apa? Kena ambil wudu. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga, mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nak suci daripada hadas kecil, kena ambil wudu. Nak suci daripada hadas besar, kena mandi wajib. Okey. Yang keempat, badan, pakaian dan tempat solat mestilah suci daripada najis. Bila kamu nak solat tu, pastikan tubuh badan kamu tak ada najis. Lepas tu kena pastikan pakaian yang kamu pakai untuk solat tu mestilah suci daripada najis, tak ada najis. Lepas tu bukan setakat badan dan pakaian, tapi juga tempat kamu nak solat tu pastikan kena suci daripada najis. Okey, faham? Okey, yang kelima, kita mestilah menutup aurat semasa solat. Okey, syarat sah yang kelima, kena tutup aurat. Aurat lelaki ialah had aurat lelaki bermula dari pusat sampai ke lutut. Di antara pusat hingga ke lutut. Perempuan yang pula had aurat dia ialah semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Lepas tu pula pastikan perempuan ni bila pakai ketelekung tu, pastikan ketelekung yang labuh dengan ketingkat, tak pergi sujud, kain selok nampak belakang. Tak boleh. Ataupun pastikan ketelekung kamu tu kain telekung yang tebal dan selesa. Jangan pula ketelekung yang nipis dan jarang, nampak kulit. Tak boleh. Ataupun ketelekung kamu tu ketelekung kamu ada koyak dan sebagainya. Kena tutup aurat dengan elok. Ataupun ketelekung tu ketat pula, tak boleh juga. Ketelekung ketat pun tak boleh. Kena pastikan ketelekung tu longgar dan besar supaya tak nampak bentuk tubuh badan kamu. Itulah kena tutup aurat. Faham? Itu perempuan macam lelaki. Tak apa, lelaki pastikan ditutup di antara pusat dan lutut sahaja. Okey. Yang keenam, semasa solat kita mestilah menghadap kiblat. Okey, syarat sah yang keenam, kalau nak solat kena hadap kiblat. Jangan kita hadap boleh pula. Contoh kiblat ke depan, kita jangan pusing ke belakang, tak boleh. Sebab tu ustaz marah kamu tu, jangan pusing merata ni dak sembahyang, tengok merata. Sembahyang tengok merata. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Maknanya kamu dah berpaling daripada kiblat, kamu tak hadap kiblat, maka solat kamu dah batal dah. Tak sah. Sebab tu nak solat kena hadap depan, tengok tempat sujud. Jangan pusing kiri kanan. Kalau kamu pusing kiri kanan, maknanya kamu tak menghadap kiblat. Kalau kamu tak menghadap kiblat, solat kamu tidak sah. Okey, faham? Seterusnya yang terakhir yang ketujuh, apa dia? Faham. Okey. Yang ketujuh, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Waktu solat tu jangan buat perkara-perkara yang membatalkan solat. Contoh apa? Contoh waktu solat kamu makan, tak boleh. Waktu solat tu kamu pergi kentut, tak boleh. Ataupun waktu solat tu kamu pergi berak dulu pula, terberak dalam solat pula. Kalau kamu sakit perut, terus kamu berhenti solat pergi tandas. Jangan duk tahan, takut lagi terberak dalam solat itu pula ni. Kalau nak kencing, berhenti solat, pergi kencing, ambil wuduk lain, lagi solat lain. Jangan duk tahan, lagi tahan duk kencing solat. Batal solat. Maknanya kamu jangan buat perkara-perkara yang membatalkan solat waktu tengah solat. Okey, faham? Faham. Okey, ada apa nak tanya tak? Sebelum PKP ya. Tak kala ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya tak sekala? Tanya aja. Ustaz buka ni. Sebab Ustaz rasa kita akan banyak pasal ini cukup. Sebab lepas ni pula masuk tentang waktu solat. Waktu solat panjang tak lagi lebih masa. Sebab masa pun tinggal lagi 5 minit. Jadi Ustaz pun tak boleh nak lajak lagi. Kamu ada yang kelas lagi betul tak?
Mungkin ada kelas habis kan kamu ni kan. Kelas habis dah mungkin ada yang lapak nasi ada, yang mengantuk ada, semua ada lah. Tak boleh nak belajar. Jadi masa 5 minit, dalam tempoh 5 minit ni ada siapa-siapa tanya soalan. Nur Hafizah siapa? Nak tanya soalan tak? Kotlah ada kat mana yang aku tak faham, nak tanya soalan. Ustaz, insya-Allah kalau Ustaz tahu, Ustaz jawab. Kalau tak tahu, Ustaz tak jawab. Okey. Ustaz tanya seorang ada soalan tak? Okey. Lutfi Hadi ada soalan tak? Ada soalan tak Lutfi Hadi? Tak ada. Tak ada ah. Okey, Syahmi ada soalan tak? Syahmi? Tak ada. Tak ada. Okey. Rafiqin ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Huda ada soalan tak? Tak ada. Tak. Okey. Amal ada soalan tak tanya? Aman tak ada. Kalau ada soalan, kamu type dulu. Kalau malu nak cakap, kamu type itu. Kalau Ustaz baca, Ustaz jawab insya-Allah. Okey, Nur Aisyah siapa lagi? Nur Aisyah. Akademik Nur Aisyah. Ramai. Nur Aisyah, dia ni akal. Dia ni akal ada soalan tak? Nampak. Dia ni akal ada soalan tak? Nak tanya apa? Nak tanya apa? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tak ada ah, okey. Khairul Amin tak ada ah? Tak ada. Tak ada. Daniel Sherwish ada soalan tak? Tak ada. Okey. Robiatul Azizan siapa? Fahmi ada soalan tak? Tanya. Tak ada. Faham tak? Pastikan kau faham betul, jangan buat faham. Ustaz tanya faham tak? Faham. Jangan tak faham pun. Buat faham jangan buat faham. Tak faham tanya. Jangan buat faham. Takut lagi rugi. Kamu dah ngaji dah. Kamu ada ustaz depan kamu tak nak tanya rugi. Okey. Salwa Halim siapa? Auni eh. Auni ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak. Tak ada. Okey. Umar Zakwan ada soalan tak? Tak ada. Okay, last sekali Siti Zaini siapa? Ya. Siti Zaini siapa dia? Siti Zaini siapa? Ada soalan nak Siti Zaini? Syahmi. Ada soalan nak Syahmi? Ustaz tanya dah tadi. Tak ada. Tak ada okey. Sebab nama kamu duk bawah kali. Siapa sok pindah duk bawah kali? Tadi nama kamu duk atas kali, pindah duk bawah kali pula. Tu tanya 2 kali. Orang lain baru masuk kot. Orang lain keluar kot. Tak tahu. Kan kamu terkeluar masuk balik. Kan kamu terkeluar kamu masuk balik. Okey. Baik, kalau tak ada persoalan, Ustaz harap kamu semua faham lah, no? Ustaz harap kamu semua faham. Ya. Okey, jangan buat faham. Okey. Jadi, kelas kita setakat sini saja untuk hari ini. Jadi, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada diri Ustaz sendiri. Okey, Ustaz tahniah dan terima kasih kerana masuk kelas pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.